Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada Allah dipanjatkan syukur atas izin dan kurnianya dapat kita bersuah pada hari ini. Saya Muhammad Zahindin Mustafa dari SK Bukit Garam 2 Kinabatangan. Saya berumur 12 tahun. Pada hari ini, saya akan berkongsi dengan Anda semua mengenai sebuah buku yang telah saya baca yang bertajuk Seorang Tua di Kaki Gunung. Buku ini hasil karya agung tulisan Allahyarham Azizi Haji Abdullah yang merupakan bekas seorang guru agama dan telah diterbitkan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1982. Buku ini mengandungi 204 halaman bercetak. Buku ini berada di bahagian 800 dalam sistem pengkelasan Dewi di bawah bidang kesusasteraan serta merupakan buku karya besar. Mengapakah saya memilih buku ini dan apa yang menarik mengenai buku ini? Mari dengarkan. Buku ini mengisahkan kehidupan Ruqyah, seorang tua yang tinggal di kaki gunung Bongsu, Kedah bersama istrinya Besah. Mereka mempunyai seorang anak yang bernama Fikri. Biarpun kehidupan mereka terlalu rigid dengan desa, tapi Fikri telah berjaya dalam pelajaran hingga melanjutkan pengajiannya ke luar negara. Namun begitu, apabila Fikri kembali ke tanah air, dia telah bernikah dengan Fatimah, yaitu seorang anak kota. Mereka tinggal di Kuala Lumpur yang segala-galanya begitu asing bagi Ruqyah. Ruqyah memiliki 2 orang cucu, yaitu anak kepada Fikri, Farid dan Lamin. Semangat dan jiwa Ruqyah banyak tertumpah kepada Lamin, sementara Farid menolak kehidupan tradisional yang telah sebati dalam diri Ruqyah. Pententangan kehidupan antara desa dan kota mewujudkan jurang yang menyumbat tekad kepada Ruqyah. Sifat yang tegas dan keras suka dilembutkan oleh siapapun. Malahan kehidupannya di desa menjadikan dirinya tetap berpegang teguh pada tradisi. Ejekan daripada Farid yang seringkali memandang rendah kehidupan desa telah menguatkan tekad Ruqyah untuk membuktikan kehidupan sebenar kepada anak cucunya. Konflik mula timbul apabila Fikri, Fatimah dan Farid mula mencaci kehidupan dan rumah Ruqyah di Gunung Bongsu itu. Bagi Ruqyah, Fikri telah lupa akan asal-usulnya, menyebabkan dia berasa sedih. Karena kehidupannya yang miskin, membuatkan anak serta cucunya tidak berminat untuk balik berkunjung ke Gunung Bongsu itu. Maka dengan itu, bagi membuktikan kepada anak cucunya, Ruqyah dengan nekat ingin membina sebuah rumah baru yang sendirinya bagi menggantikan rumah yang buruk yang sering mendapat cacian anak cucunya. Walau bagaimanapun, malang tidak berbau. Ruqyah telah mengalami kecelakaan ketika hendak menebang pokok cegal batu yang mana kaki Ruqyah telah terlekat pada belitan akar simpanan air yang menyebabkan pahanya tertindih. Kesakitan yang dirasakan Ruqyah amat pedih sehingga Ruqyah menyuruh isterinya untuk menggaji pahanya, namun tidak berjaya, yang akhirnya menyaksikan kematian Ruqyah yang penuh tragis dan mengerikan bersama impiannya yang belum tercapai. Buku Seorang Tua di Kaki Gunung memaparkan kegigihan serta sikap seorang tua, yaitu Ruqyah yang coba mempertahankan cara hidup tradisi yang dianggapnya sebagai unggul, mulia dan dihormati. Ruqyah juga digambarkan sebagai seorang keras hati, sanggup mempertahankan harga diri serta tidak mudah mengalah dengan keadaan sekelilingnya. Beliau tidak menghiraukan sama ada ditertawakan oleh masyarakat atau dipujuk oleh anaknya sendiri untuk berubah kepada kehidupan yang lebih selesa. Ruqyah tetap dengan pendiriannya sehingga ke akhir hayat. Gaya bahasa yang diketengahkan oleh penulis dalam buku ini amat menarik dan dapat menggambarkan situasi masyarakat pedalaman yang masih mengekalkan cara hidup tradisional, dan watak yang ditonjolkan itu dapat mewakili sebagian daripada penduduk kampung yang masih berpegang teguh pada adat serta menerapkan nilai-nilai keharmonian kerjasama yang semakin hilang di masa kini. Penulis menggunakan ayat yang pendek dan mudah difahami
dan sesuai dengan jalan cerita yang hendak disampaikan. Pembaca tidak perlu berfikir terlalu banyak untuk memahami idea yang ingin disampaikan, karena ayat yang pendek dan tepat menyampaikan maksud dengan jelas. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa perkataan yang baru yang suka saya pahami, dan pada saya berada pada aras tinggi seperti malam semakin merangkak, tidak ada tanda hendak serata bila-bila hari tidak juga datang, dan beberapa ayat lagi. Namun demikian, bagi saya, perkataan-perkataan yang baru itu dapat mencetus kemahiran perpustakaan. Muridnya akan mendorong murid menggunakan kamus untuk mencari makna perkataan secara tidak langsung yang dapat menambahkan kosakata dan perbahandaraan kata murid. Melalui pembacaan saya, terdapat banyak nilai pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dan panduan kepada pembaca, terutama murid-murid sekolah rendah seperti saya. Sikap hormat menghormati terhadap orang tua ataupun kedua ibu bapa perlulah sentiasa disemai dalam jiwa kita, biarpun kita telah berjaya mencapai impian. Tidak kira dalam situasi apa sekalipun, rasa hormat kita terhadap orang tua tidak perlu hilang. Hal ini seperti yang berlaku kepada Fikri, yaitu anak Tukyah yang seringkali melontarkan kata-kata berunsur sindiran yang menyebabkan Tukyah terasa hati dan bersedih. Situasi ini diburukkan lagi apabila isteri serta anak Fikri, yaitu Farid, turut sama berkelakuan demikian. 2. Kita mestilah berusaha gigih dalam mencapai sesuatu. Sebagai kesimpulannya, sebagai generasi muda, kita perlu menghargai dan mempertahankan karya agung, kerana melalui pembacaan pelbagai karya agung akan dapat membuatkan kita mengenali dan mengetahui sejarah serta kehebatan tamadun-tamadun dunia yang lahir sebelum kita. Tumbuh rendang pohonan ciku, tempat petani memasang balita. Berakhir di sini resensi buku. Semoga bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.